بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita masih lagi bersama dalam kitab kita ni, Mustikah Hadis, dalam bab Islam dan hukum-hukumnya. Kita dalam bab Islam dan hukum-hukumnya. Hadis yang ketiga, an Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu arda. Cerita kita malam ni, hadis kita malam ni itulah hadis yang panjang yang mencerita tentang Islam. Hadis ini akan jelas secara panjang lebar kepada kita, ialah tentang Islam serta dengan hukum-hukumnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini seorang sahabat yang besar, ialah daripada golongan orang, daripada berasal dari Madinah, Al-Ansari, daripada kabilah Al-Khazraj. Dia panggil Al-Ansari Al-Khazraji. Gelar adanya Abu Abdurrahman Al-Madani Al-Badri. Dia ni dilahir pada tahun 20 Hijrah, 20 sebelum Hijrah. Dan dia meninggal kena diserang oleh Ta'un Amwas pada tahun yang ke-18 Hijrah. Seorang sahabat yang sangat besar dari segi pangkat kedudukannya. Bila kita baca salah satu sahabat nama dia Al-Badri, mana orang ni orang yang sudah masuk, orang yang sempat bersama Rasulullah dalam peperangan Badar. Rupa parahnya seorang yang cantik, bertubuh tinggi, berwajah berwarna putih, memang seorang yang comel dan mempunyai sifat pemaaf pada orang. Tidak pernah menolak permintaan orang. Ini Sayyidina Muaz bin Jabal. Kita perkenal si Muaz bin Jabal ni kerana kelebihan dia dan ketinggian kedudukan dia. Dia sepatut kita kenal. Dia orang Madinah. Dia pernah sempat bersama dengan orang-orang Madinah dalam Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah ni iaitulah perjanjian dengan Rasulullah di Mina. Sewaktu musim haji, dalam gelap gulita malam, dia rombongan orang Madinah ni mari Mekah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga sempat dalam peperangan Badar dan seterusnya selepas pada itu. Dan Muaz ini telah diberi gelaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pakar dalam bidang halal dan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beri gelaran sahabat-sahabat dia. Aqra'ukum Ubay. Orang yang pakar dalam bidang qiraat, Ubay. Muaz ni salah seorang yang diberi gelaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan a'lam ummati bil halal wal haram, Muaz. Orang yang pakar dalam bidang halal dan haram dalam umat aku ni, itulah Muaz bin Jabal. Itu gelaran yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni salah seorang daripada utusan yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman sebagai da'i dan sebagai seorang qadhi. Sewaktu Nabi kita wafat, dia berada di Yaman. Dia balik habis tugas dia di Yaman, iaitulah di zaman Khalifah Sayyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Muaz bin Jabal sebelum pergi ke Yaman, Nabi mengatakan yassir wa la tu'assir. Hei Muaz,
dalam urusan dakwahmu ni yassir wala tu'assir. Mudah dia urusan dia, jangan ambil benda-benda yang payah. Selama dia ni tidak bercanggah dengan halal dan tidak terlibat dengan haram, mu pilih benda-benda yang mudah yang tidak menyusahkan umat. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan basyir wala tunaffir. Kerjamu dakwahmu ni ajak orang, beri cerita-cerita khabar gembira pada mereka, wala tunaffir, jangan jauhkan orang daripada agama Islam. Kalau kita pergi royak Islam ni payuh gini-gini menyebabkan orang takut pada Islam, maka ini satu kesalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pesan kepada Muaz, ini salah satu usul dakwah. Bila kita nak hantar orang lagi, kita kena perkenalkan kepada dai yang kita nak kira ni, siapa dia orang kafir. Nabi pesan kepada Muaz, "Hei Muaz, mu akan jumpa di Yaman ni sekumpulan ahlul kitab." Orang-orang Yahudi. Ahlul kitab mana kitab Taurat, orang yang pengikut kitab Taurat ataupun kitab Injil dahulu. Mu ingat ya Muaz, di antara soalan dia nak test mu nya, dia akan tanya, "Ma miftahul jannah?" Gapo dia nak pergi syurga? Ini soalan mana Nabi bu jawab pada awal lagi soalan sport ni, orang yang akan ditanya oleh ahlul kitab di Yaman kepada Muaz bin Jabal. Nabi kata, hati-hati Muaz. Orang ni akan tanya mu, "Ma miftahul jannah?" Gapo dia nak pergi syurga? Faqul, Nabi ajar. Mu kata ya Muaz, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Inilah anak pergi syurga. Aku mengaku tak bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Esa. Nabi kata jawapan yang seterusnya, akhir apa ni rukun. Nabi kata anak pergi syurga, mu kena jawab kepada orang-orang di tempat yang kamu akan pergi nanti. Itu secara ringkas riwayat hidup Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Meninggal adanya di Syam sewaktu berlakunya taun di sana, taun Amwas. Ada yang sebagai riwayat kata tahun 17, ada yang mengatakan tahun 18. Jadi Muaz cerita kepada kita dalam hadis kita pada malam ni. Dia kata apa? Katanya aku ada bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu pelayaran, dalam satu perjalanan, satu musafir. Tak tahulah kalau boleh guna pelayaran untuk jalan darat, boleh guna. Pelayaran untuk kita jalan ke darat, kita ini satu pelayaran ataupun satu pengembaraan atau satu musafir. Musafir nak pergi mana ni? Musafir, mengikut riwayat lain, dia kata musafir nak pergi ke Tabuk dalam peperangan. Nak pergi ke Tabuk. Iaitulah peperangan Tabuk ni berlaku pada tahun 9 Hijrah. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijrah. Dalam perjalanan nak pergi ke Tabuk, apa-apa tengah jalan, kena panah. Bila manggil panah matahari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di bawah bayat itu. Fa asbahtu yawman qariban minhu. Maka pada suatu hari aku dapat berdamping dengannya semasa kami meneruskan perjalanan. Mana dalam perjalanan ni, masa berhenti bawah bayat itu, dia sedar Muaznya efek duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dia cerita. Muaz ni ambil peluang sama, jalan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak tanya kalau ada peluang nak mengaji walaupun dalam perjalanan. Dalam menggembara ke dalam apa? Ini orang cerita. Bila duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ambil peluang dekat efek Nabi, tanya sekali soalan. Faqultu ya Rasulullah. Aku pun bertanya dengan berkata, ya Rasulullah, beritahu kepada saya suatu amal yang menyebabkan saya masuk syurga dan menjauhkan saya dari api neraka. Soalan Muaz ni cukup comel, cukup mantap. Dia mintanya soalan mudah ya, soalan nak jawab ni. Bukan satu perkara ya. Ni. Ya Rasulullah, akhbirni. Royak gambar, royak kepada saya, cerita kepada saya, apakah amalnya yang boleh membawa saya masuk syurga, dia royak ke saya amalan-amalan yang boleh menjauhkan saya daripada api neraka. Mudah atau mudah soalan? Ni soalan.
Tapi nak jawab hadis. Dalam hadis ni pun panjang tak mudah jawab. Qala sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altani an azim. Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguhnya engkau wahai Muaz telah bertanya kepadaku mengenai suatu perkara yang besar. Soalan mung ni bukan soalan main-main, Muaz. Suatu soalan yang besar, bukan mudah nak jawab. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Ini kita kena pakai. Ini yang kita kena pegang sekarang. Besar cara mana pun, payah kita berasa payah, susah. Dan sebenarnya perkara itu adalah mudah bagi orang yang telah dimudahkan oleh Allah untuknya. Untuk mencapainya. Wa innahu la yasir. Benda ni bukan payah, senang. Ala man yassarullah, ala man waffaqahullah. Bagi orang-orang yang telah diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan. Tapi orang yang tak dapat hidayah, tak dapat taufik daripada Allah, ini adalah satu perkara yang berat, suatu bebanan yang mungkin tidak mampu dipikul dia rasa. Dan dia rasa suatu perkara yang tidak mungkin dilaksanakan. Pasal itulah kita dalam salat kita minta, biar kita minta ikhlas pada Allah SWT. Jangan baca lidah kata hati tak ikut. Kepada ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk padaku ya Allah jalan yang benar. Dia tu jalan yang benar, tak segi lah kok jalan lain. Kok jalan mana-mana pun kita tak akan ikut, tak akan tunggu, kecuali jalan kebenaran yang telah ditunjuk oleh Allah SWT kepada kita. Pasal itulah kan, tak boleh kita nak lekor-lekor dalam salat. Kita mesti banyak memperbanyak ke semaya. Dalam ihdinas siratal mustaqim. Lepas kita puji Allah SWT semua sekali, mari ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah kepada Allah SWT. Pasal Nabi kata, wa innahu la yasir. Kerja-kerja ni bukan payah. Tapi ada syarat dia. Man yassarahullah. Bagi orang yang diberi taufik oleh Allah SWT, dipilih oleh Allah SWT, benda ni bukan payah. Walaupun azim, Nabi kata. Walaupun dia besar. Benda permintaan ni besar, tapi mudah bagi orang yang dipilih oleh Allah SWT. Jadi banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala pilih kita ni termasuk di kalangan orang yang dimudahkan. Orang yang mudah, orang yang merasa selesa, orang yang rasa sedap, rasa lazat beribadat kepada Allah SWT. Kalau ibadat kita buat ni, kita suruh susah hati, suruh payah, berasa sepik dada, maka itu termasuk di kalangan orang yang belum dipilih oleh Allah SWT, ditaufik oleh Allah Ta'ala untuk menerima syariat ini dengan dada terbuka, dengan perasaan kasih dan cinta kita kepada agama yang kita redai ini. Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait. Amal bakti yang kau tanyakan itu, makna soalan mung tak ni, minta nak amalan nak masuk syurga, nak jauh dari neraka ni, yang pertama sekali ta'budullah, beribadatlah kepada Allah dan jangan engkau berlaku syirik kepadanya dengan sesuatu yang lain. Sebagaimana yang tertimpu dalam dua kalimah syahadah yang kita baca. Dua kalimah syahadah, satu ucapan, suatu pengakuan. Kalau kita aku sungguh-sungguh, kita akan berubah. Cita rasa kita akan berubah, kehidupan kita akan berubah setelah kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi yang jadi masalah sekarang ini, kenapa kita rasa tidak ada perbezaan di antara kita dengan orang yang tak kata la ilaha illallah? Sebab pengakuan yang kita buat tidak sampai pada maksudnya sebenarnya. Tapi alhamdulillah, walau macam mana pun, setelah kita mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah Ta'ala telah bagi kepada kita miftahul jannah, boleh masuk syurga. Sebagaimana pesanan Nabi tadi pada Muaz. Dalam pesanan dia sebelum dihantar ke Yaman. Dan dirikanlah sembahyang. Dia tak kata, Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut sini, wa tuqimus salah.
Dalam Quran apa Tuhan sebut iqamatus salat, apa makna mendirikan sembahyang? Mendirikan sembahyang maksudnya menunaikan sembahyang dengan haknya, dengan adabnya, dengan tertibnya semua sekali. Kalau sekadar sembahyang rutin saja, Allahu Akbar, Assalamualaikum akhirnya sudah. Tapi dalam sembahyang tidak rasa kita berkomunikasi. Tidak rasa kita istisal, tidak rasa kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada ruh. Bila tidak ada ruh ni lah menyebabkan kita tidak merasai kelazatan kemanisan sebagaimana yang sepatutnya kita rasai setelah kita benar-benar mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tu dalam Quran atau dalam hadis dia mari tuqimus salat atau iqamatus salat. Dan dirikanlah sembahyang, berilah zakat. Mana keluarkan zakat harta kamu. Berpuasalah pada bulan Ramadan dan kerjalah haji. Itu 5 rukun. Nabi kita mari rukun Islam. Dia startnya dengan rukun Islam dulu, pasal ni anak kecil. Kalau tak ada rukun Islam ni, memang tak ada masuk syurga awal-awal lagi. Thumma qala. Habis rukun, Nabi sallallahu alaihi wasallam mari pula sunat. Kau sunat. Yang pertama tadi, kategori yang pertama yang Nabi kita sebut, itulah perkara yang wajib. Al-Fara'id dipanggil fardu. Kemudian diikuti dengan perkara yang sunat yang kita nak baca lepas. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. As-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul al-ma'u an-nar wa salatul rajuli fi jawfil layl. Thumma tala sallallahu alaihi wasallam tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Hingga pada ayat ya'malun. Mana ayat ni kita baca? Ayat kita baca pagi Jumaat. Ingat ada ayat dari surah Al-Insan. Kalau kita balik pada sejarah pasal pun, pada Jumaat disunat baca surah Sejadah dengan surah Al-Insan. Ini ayat ni termasuk dalam surah Al-Insan. Nabi banyak kau dia pula. Ya. Ya. Nabi kita ayat yang kedua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan lagi. Lepas diriwayat rukuk tadi 5 perkara, Nabi kita terang lagi, mahukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebajikan? Hei Muaz, aku nak ayat kamu abwabil khair, pintu kebajikan ni luas. Berpuasa yang fardu dan yang sunat ialah pendinding dari api neraka. Mana huraya di sini adalah huraya sunat. Wajib ayat dah tadi. Wa tasum Ramadan. Di sini adalah puasa sunat. Masalah puasa sunat ni satu perkara yang memang susah kita nak buat. Ayo. Kita kempen ke, kita rayak kelebihan-kelebihan dia. Bukan senang manusia nak meninggalkan syahwat makan. Boleh puasa senang. Sebab semua orang tak makan. Tapi boleh tak puasa. Kita seorang nak tak makan. Orang lain ingat belaka. Ini adalah satu cabaran yang berat. Tapi kalau orang boleh, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnah. Puasa itu pendinding dari api neraka. Puasa paling tidak kita puasa senang, paling tidak kita puasa pagi. Bila orang ditanya Rasulullah tentang puasa pada hari Isnin, Nabi kata puasa pada hari Isnin. Hari Isnin lah hari aku dilahirkan. Ini boleh kita boleh ni boleh bercakap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Isnin hari aku dilahirkan. Hari Isnin aku dibangkit, ditabal jadi Rasul. Pada hari Isnin juga aku turun unzila alayil haq. Turun yang wahyu pada aku pada hari Isnin. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan wafat juga berlaku dalam bulan. Jadi kebanyakan orang kita ni kita teringat Maulud, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Tidak menjadi kesalahan. Tapi bila orang tanya lebih apa soal Isnin, Nabi buat ayat belaka. Hari Isnin aku lahir, jadi besar hari Isnin. Pasal itulah kita digalakkan supaya berpuasa pada hari Isnin. Tapi puasa ni bukan satu benda yang mudah, bukan benda yang ringan yang kita nak buat. Payah.
Bulan Ramadan, alhamdulillah, kita berani buat. Tapi bulan tak Ramadan, kalau orang berani, kita boleh ucap tahniah. Berani puasa. So, hari Senin, hari Khamis, Ayyamul Bait, iaitu hari 11, apa ni? 12, 13, 14, 15. Itu dia panggil Ayyamul Bait. Hari putih, mana hari bulan syuruk. Itu hak di antara puasa yang digalakkan. Nabi kata, junnah. Puasa yang kamu lakukan ialah satu junnah, perisai, pelindung kita daripada api neraka. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah sunat. Hak wajib dah ada tadi, zakat. Sedekah itu pula memadamkan dosa sebagaimana air memadam api. Jadi kalau kita nak suruh tutup dosa-dosa kita ni, supaya air pada api, banyak sedekah. Tak kira lah kita sedekah ke apa pun. Sedekah duit, sedekah makanan, sedekah pakaian. Paling tak ada sedekah, kalimah thayyibah. Ucapan yang baik, nasihat yang berguna, sedekah. Tak ada juga nak pergi nasihat aku tak berhenti. Nak lari orang daripada mungkar tak pandai, nak suruh orang baik tak pandai, zikir kepada Allah SWT. Dan ada hadis lain yang berkata, likulli tasbihatin sadaqah. Tiap tasbih sendiri itu sedekah. Jadi kalau tak ada harta benda nak sedekah, tasbih subhanallah sedekah. Jadi pintu abwab, apa satu Nabi kata, alla adulluka ala abwabil khair. Nak ke tidak aku tunjuk pada kamu pintu-pintu kebaikan. Inilah antara pintu. Islam tidak kata hak kalau kata nak buat kebaikan satu je. Sedekah saja. Susahlah orang pakai miskin. Yang tak ada harta kira dia nak sedekah. Dia nak makan apa susah. Tapi mana dia bagi peluang, buka peluang kepada kita satu minit. Orang kuat puasa dia puasa. Orang saya nak puasa tak boleh. Dia teriklah penyakit apa? Harta ada. Sedekah. Harta pun tak ada, nak puasa pun tak boleh, dia mari pula yang ketiga. Dan demikian juga sembahyang yang dikerjakan oleh seorang pada waktu malam, pada waktu jauh malam, pada waktu tengah malam. Hak ni boleh berlaku, hak miskin boleh, hak kaya pun boleh, hak cimani pun boleh, darah tinggi pun boleh. Boleh berlaku, bayar tengah malam. Nah, kalau kata nak sedekah tu tak ada harta, tak bebas. Semua boleh ni. Kemudian Nabi kita baca nak pula ayat Al-Quran yang kita dah baca semua, selalu kita baca, email kita baca. Tatajafa junubuhum 'anil madadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tengok mana dia bawa, nombor 1 bawa. Ayat-ayat suci yang tersebut ialah ayat 16 dan 17 dari surat Sajadah. Ada yang saya kata bawah. Oh, no, ada. Jumpa. Bawah baris sekali. Bawah lain. Artinya mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal saleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya. Doa takut Allah Ta'ala marah murka kepada kita. Serta perasaan ingin kepada memperoleh lagi kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal saleh yang mereka telah kerjakan. Ayat ni dia panggil suratul insan. Surah yang pertama yang kita nak baca iaitu surah Sajadah. Orang panggil sujud sejadah, surah Sajadah pagi Jumaat. Kita pisah pergi nak. Kalau tak pergi maya Jumaat pagi lain pun pagi subuh hari Jumaat tu enggak pergi balas pasal nak sujud sejadah. Apakah kerana sujud tu ataupun ada di sebalik sujud? Hikmah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih dua surah ni. Tu kita baca. Pasal itulah bagi anak-anak cadar sangat. Lepas maya jadah pagi Jumaat kalau boleh kita baca surah. Baca surah Sajadah dan baca surah Al-Atal sikit-sikit lah. Pasal banyak ke 2-3 ayat ni dia mengandungi cerita hari kiamat. Bukankah Nabi jelas pada kita, hari kiamat bila berlaku? Yaumul Jumaat. Nabi mengatakan tu ada hari Jumaat.
keluar daripada syurga hari Jumaat. Kiamat juga berlaku hari Jumaat. Itulah ulama mengatakan hari Jumaat ialah hari pada hari Isnin, hari-hari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mu kena ingat pagi ni pagi kiamat. Malam Jumaat ni binatang-binatang haiwan tunggu jongok kepala dia tunggu. Kiamat kau tak tidur esok. Hak tak tunggu kiamat esoknya manusia. Kalau bui ke dia malam tu joget boleh lagi. Bui dia buat maksiat tak ada apa-apa malam Jumaat apa. Hak tak siap maksiat malam Jumaat ni haiwan tak boleh nak maksiat. Pasal esok kiamat. Bila dia naik cukup matahari tak kiamat lagi, haiwan suka boleh hidup lagi kita. Tak mati. Ini dua surah ini ada hikmah yang sangat besar yang dipilih oleh Allah SWT supaya mengerti hal ata'al insan. Hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Manusia terlupa apa tidak? Suatu masa dulu lam yakun syai'an mazkura, tak ada masa dunia, tak ada siapa kenal. Kemudian wa itu ayat inna hadainahu sabil. Ayat. Akui mu satu jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Sama ada memberiman atau mengkafir. Jadi kita hayati insya-Allah. Surah yang kita baca pada Jumaat ini satu surah yang sangat besar makna dia, mengandungi isi kandungnya tentang hari kiamat. Kalau tu kita kena faham, bila kita baca, dia tahu hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih dua surah ini pada hari kiamat. Nah, di antara ayat ini Nabi kita baca kepada Muaz, tatajafa junubuhum. Tetapi junubuhum anil madajih, iaitulah akak tubuh dia ni daripada tempat tidur. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga pada dia bangun sembahyang malam. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dia doa tengah malam teriak nangis khaufan, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kiamat dah esok tak ada nak taubat. Kalau kiamat dah esok tak ada minta ampun. Wa tama'an, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sifat orang mukmin yang Allah Taala Nabi kita sebut. Dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Umam Al-Bahili radhiyallahu taala dia kata, Nabi pesan alaikum bi qiyamil lail. Hendaklah kamu banyak bangun sembahyang malam. Waktu orang lain tidur senyap-senyap kita bangun. Jangan bangun tunggu Astro tengok bola. Boleh bah dia makan hok ni kita anggap Astro. Tak ada lah masa paling laku baru ni. Main mana pun. Piala dunia pun. Oh laku dia kata. Pukul 3 pagi tunggu cop nak pilih. Enggak kelih bukannya boleh sepak dia tu. Habis tinggal sawak suku esok pergi tidur tak tahu apa. Kerja buat pun. Kita mau yang Muslim biar beza kita tengok. Puasa tak apa lah dia lah dia nak main pukul 3 pukul 4 pagi. Kita ada Tuhan. Bila mari sulusul lail akhir, 1/3 malam yang terakhir, Allah SWT tanya, hal min mustaghfir? Fa'alfiralah. Tuhan tanya. Ada ke tidak orang bangun minta ampun pada masa ni? Aku beri ampun. Hal min taibin fa'atu. Ada ke orang bertobat pada masa ni? Aku nak menerima tobat. Kita kalau bangun juga pun, bukan bangun kerana nak sifat, bukan kerana apa? Kerana nak saruk tengok orang. Dia golek ke buah. Mana tidak ada agenda kecilnya perjuangan hidup kita. Kita rasa nak berdamping Allah SWT, tak boleh. Tapi kalau nak tengok benda-benda gini, sanggup dibeli Astro. Lepas pada tu juga, habis hak bola bola ni tengok engkau lain dalam anak-anak rumah. Bolehlah pahala kalau sekali mati sekali rumah satu, kalau kita bawa keliling rumah hari tu, pas learning. Tiap kali anak kita buka, masuk saya dalam kubur. Agak ada. Ini benda-benda yang kita mesti ingat. Kita jangan serah kecil. Nabi ayat ada hadis yang lain, Nabi kata, orang mukmin dia tengok dosa walaupun kecil seperti bukit. Orang munafik dia tengok dosa besar bukit sekolah lah. Ni sekali istighfar habis. Dia tahu kalau dia ada istighfar. Dia tu yang kau mulut nak ngucap tak boleh. Ini yang kita takut. Ini yang kita Nabi ajar semua pasal al-sabbit qalbi ala din. Minta Allah teguh ke hati kita di atas hukum. Kita jangan pandai lekeh. Nabi kata orang pandai lekeh pada dosa ni, iaitulah orang munafik. Orang mukmin lah. Dosa besar lalak pun dia tengok macam besar bukit. Besar ni yang kalau aku buat. Kalau tak ada istighfar, apa akan jadi? Itu dia mikir. Pemikiran, nazrah dia tu. Lain, cara baca. Cara baca dia lain. Berbeza orang mukmin dengan orang munafik. Munafik, sebaliknya. Jadi kata Nabi SAW, alaikum bi qiyamil lail. Hendaklah kamu banyak qiyamul lail. Kerana qiyamul lail ini da'us salihin. Sifat-sifat orang yang salih, mesti bangun qiyamul lail.
wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum. Sembahyang malam ini juga menghampirkan kita kepada Allah, menghapuskan segala dosa dan menegahkan kita daripada melakukan maksiat. Manusia ni dua ya. Masa yang dia guna sama ada dia buat maksiat ataupun dia buat kebajikan. Pasal itulah ulama-ulama mutaakhirin di antara masyayikh guru-guru kami. Dia kata baik suruh tidurlah. Di zaman lo ni, dia baik mu tidur daripada membangun malam. Orang dulu kalau bangun malam teriak supaya Allah SWT. Tapi orang lain kalau bangun malam bersorok. Jadi baik tidur daripada. Tak malu ke waktu sulusul akhir. Tuhan tanya hal min mustaghfir. Siapa dia minta apa lo ni? Kita ada wah-wah di sini. Hal min sa'id. Ada orang taubat, kita menyerah. Tak malu ke muka kita kepada Allah SWT. Nak tak mana bila kita temu yang muka saya kata berapa tahun Rama. Dia sorok macam budak-budak orang tak reti juga. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Waktu aku tanya hal min sa'id. Hal min mustaghfir. Macam mana kita nak jawab orang tu? Nak letak di mana ke muka kita di hadapan Allah SWT bila berdepan dengan azamatullah. Berdepan dengan kebesaran Allah SWT. Berdepan dengan jalalatullah. Jadi dari satu kita kena cerita. Dah habis mengamal ini. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروته. Betul bagi. وذروته سنامه. Bila dia mari bos depan tu kaedah bahasa Arab atau ada min dia panggil huruf ja. Bi ra'si al-amri wa amudihi wa zirwati sanami. Zirwatu itu tak. Qultu bala ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salat wa zirwatu sanami al-jihad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku nyatakan padamu mengenai kepala atau asas keseluruhan atau asas agama keseluruhannya dan tiangnya serta kemuncaknya." Nabi tanya, "Aku nak ayat kamu asas agama ni apa dia?" Qultu bala ya Rasulullah, aku menjawab, "Mahum, terangkanlah perkara itu ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri." Kepala atau asas agama yang aku bawa ini ialah al-Islam. Asasnya Islam melafazkan dua kalimah syahadah yang mengesahkan Islam. Manakala tak ambil Islam, tak syahadah, orang ini tak ada kepala. Tak hidup agama dia. Wa amuduhu salat. Dan tiangnya ismaya. Tiang agama ni ismaya. Kalau tak ismaya tu, habis cerita dia. Dan kemuncaknya pula ialah berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuncak dalam perjuangan Islam ni, jihad. Puak kita ni bukan sekadar jihad. Nak sebut kalimah jihad pun bahaya. Silap-silap tak ada siapa rumah. Orang ambil tengah jalan. Nak sebut kalimah jihad. Apabila berlaku pengembumian WTC di New York. Kajian-kajian Islam semua Islam ditekan oleh mereka supaya buat perkataan jihad dalam buku-buku sekolah. Buat. Negara-negara Arab sini kita tak pasal. Boleh jadi tak ada daripada awal lagi tu. Buat perkataan jihad. Sedangkan Nabi wayak zirwatu sanami. Apa sebabnya kemudian Islam ni? Sebab ada jihad mempertahankan Islam. Lalu bila tak ada jihad habis. Kita kata ada jihad tak? Jihad ekonomi. Ada jihad apa-apa sajalah. Membangunnya jihad tanamnya. Tak ada masalah itu. Tapi apakah semua ini boleh mempertahankan Islam? Atau kalau kita banyak ekonomi pun kita tak kata gapo bila orang hina Islam. Ini tidak ada mana. Jihad apa mana jihad? Jihad iaitulah Nabi mengatakan jihad yang sebenar mempertahankan Islam daripada dihina, mempertahankan Islam daripada dipermain-mainkan oleh orang lain. Itu mana jihad? Ada orang masanya, ya Rasulullah, ada ke tidak satu amalan tunjuk pada saya, ya Rasulullah, amalan yang sama dengan jihad? Nabi tengok kepada orang yang nanya. Dia nak minta Rasulullah teriak kepada dia satu amalan yang serupa dengan jihad. Qala la ajid. Nabi jawab, aku tak jumpa lagi satu amalan yang serupa dengan jihad, tak ada. Kecuali memampu ke tidak. Bila orang ni subik nak pergi jihad, nak pergi perang, mu yang masuk dalam masjid rumahmu, tinggal anak bini mu,
Duduk semaya, tak berhenti-henti. Puasa tak buka-buka. Boleh ke tidak? Jawab dia orang ni, man yastati'. Siapa dia mampu lagu ni? Jadi kalau tak mampu lagi ni, kamu tak boleh mengatasi jihad. Kenapa? Jihad ni orang tak tubik daripada rumah dia. Kau dia tidur, kau dia berjalan, kau dia bangun kau, istimrar, pahala dia berterusan. Orang ni mujahid sampai balik. Kalau dia mati, syahid. Kalau tak mati syahid, dia boleh bawa klik balik pula. Jadi kalau mu nak lawan dengan dia, mu masuk lepas orang ni tubik rumah dia, mu tubik daripada rumah mu hidup dalam masjid. Nabi kata semaya jangan duduk, puasa jangan buka. Kalau nak sama dengan dia, itu pun tak sama lagi. Jawab dia orang ni siapa dia lah mampu setara lima. Mana ayatnya zirwatus. Pasal tu Nabi ayat zirwatus sanam. Kepala yang teratas je, yang paling tinggi, iaitulah jihad fisabilillah. Itu jangan tetap stay kau tu. Dalam Islam ni ada tafsir. Dia apa mana jihad? Jangan mempersempitkan pemahaman jihad. Semua kata bila jihad ekonomi. Bila jihad pembangunan. Mana jihad mempertahankan agama? Hadahu. Jangan cuba selewengkan makna jihad. Dan jangan cuba sempitkan pemahaman jihad. Kalau tidak Islam ni, habis. Tiap orang dia faham lagu ni, dia faham lagu ni. Supalah dia mau cerita orang buta bisik kena gajah. Orang ni gagah-gagah dia kau belala. Orang tu belok dia ni gajah. Sore lagi Abu Togal pergi aku kepada dia panggil paling dia tu. Kajiannya dia ada gajah. Orang lagi dia ke betis. Oh dia tu tak gajah. Jadi jangan sempitkan makna jihad. Kita mesti memahami jihad dengan makna yang sebenar. Apa makna jihad hakiki? Dia itulah mempertahankan agama Allah SWT. Kalau jihad sekarang ni tidak kerana mempertahankan agama Allah SWT. Nabi SAW orang nak bui tawaran pada awal-awal lagi. Kalau mu nak kaji ilmu, malakna, kami lantik mu jadi pemimpin. Mu nak harta kami bui tipu harta Quraisy Mekah peperang engkau banyak ni, bui kamu ya Muhammad. Nabi kata tidak. Aku kerja akunya menyampaikan agama Allah SWT supaya bebas manusia semua daripada menyembah syirik daripada lain daripada Allah, hanya menyembah kepada Allah SWT yang satu. Inilah nama jihad yang sebenar yang dituntut sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, mahukah aku nyatakan kepadamu mengenai perkara yang menjadi keras atau yang sebabnya dapat memiliki semuanya itu. Semua ni asal dia boleh milik benda-benda yang baik yang aku sebut tadi. Qultu bala ya Nabi Allah, aku menjawab mahu ya Nabi Allah. Fa akhadha bi lisanihi qala kuffa 'alaika hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memegang hujung lidah dia, pegang lidah dia, lalu bersabda kuffa 'alaika hadza. Jagalah lidah ini daripada menyebabkan engkau ditimpa sesuatu yang tidak diingini. Nabi kata pergi jaga lidah ni. Pasal lidah ni boleh buat berlaku. Nak royak benda baik pun lidah. Nak cerita, nak hina Islam pun lidah juga. Nak ngopak orang pun lidah. Nak puji orang pun lidah. Jadi mu jaga lidahmu ni sebab dia tak ada tulang. Bila tak ada tulang, satu benda yang boleh berlaku. Kalau kita tanya kita nak royak Islam baik, boleh. Dengan lidah juga. Kerana royak Islam tak baik, dengan lidah juga. Supaya. Faqultu ya Nabi Allah wa inna lam akhaduna bima natakallamu bih. Aku bertanya ya Nabi Allah, adakah kami akan dikira bersalah dan dihukum disebabkan apa yang kami tuturkan, kami ucapkan? Faqala sallallahu alaihi wasallam sakilatka ummuka ya Mu'az. Rasulullah bersabda, kalau perkara yang nyata ini engkau tidak juga mengetahuinya. Aku ayat jelas dari lidah ni sebab segala-galanya. Mu'az tanya lagi, kerana lidah ni kau kita akan diambil kira, ambil satu kesalahan sebab lidah. Nabi kata mu ni tak payah-payah, Mu'az, sakilatka ummuk. Mu'mu yang akan kehilanganmu. Itu dari segi bahasa. Bukan makna Nabi doa suruh Mu'az ni mati binasa, tidak. Tapi satu ucapan bagi orang yang payah nak faham. Kalau kita royak-royak tak payah-payah juga, kita akan selaka dia ni. Bukan makna kita suruh dia jadi selaka. Itu satu ucapan spontan dari sudut bahasa Melayu. Kita akan selaka dia ni. Tak payah-payah royak lagu ni. Maknanya mana sakilatka ummuka ya Mu'az. Mu kehilanganmu lah Mu'az. Tak payah-payah juga. Maknanya bukan Nabi doa suruh Mu'az mati. Nak royak satu intibah, mu ni perhati molek kat royak-royak. Nabi royak dah, segala benda ni menyebab rusakkan manusia ni lidah. Mu'az kita tanya lagi.
Lidah ni, aku ambil kira juga lidah kekek aku. Hanya kita buat apa jadi bija juga. Wahal yakubun nas fin nari ala wujuhihim au ala manaqirihim illa hasaidu alsinatihim. Lebih baik sahaja engkau mati dan sakilat kau muka. Dia terjemah secara bebas lagi. Wahai Muaz, bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas mukanya atau di atas hidungnya ialah hasil angkara lidahnya. Jadi Nabi tanya, bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas mukanya atau di atas hidungnya ialah hasil angkara lidahnya. Hasil angkara lidah inilah menyebabkan manusia binasa, manusia rusak dengan sebab lidah. Jadi hadis ini hadis riwayat Tirmizi mengikut dalam kitab kita ni. Jadi hadisnya hadis sahih li ghairihi. Jadi dia panggil hadis hasan. Sahih bi turuq wa syawahid. Mana hadisnya hadis sahih? Memang hadisnya jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama hadis. Dalam hadis yang berikut diterangkan lagi mengenai hubungan seseorang muslim dengan masyarakatnya. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.